Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi vaksin rohani seri keempat ini bersiaran langsung dengan tajuk Risau ada, stres pun terpa, nak buat lagu mana? Okey. Baik. Jadi mungkin ada yang kali pertama sertai slot vaksin rohani hari ini dan mungkin dah banyak kali dah kan. Jadi kita harapkan semua terus akan momentum untuk bersama dengan program webinar, live webinar yang mana dianjurkan oleh Pejabat Esko Pembangunan Bandar dan Pemasmian Kemiskinan, Pembangunan Insan dan Kesejahteraan Masyarakat Negeri Darul Aman, iaitu YB Datuk Ustazah Siti Aisyah binti Ghazali. Masya Allah, satu program yang hebat yang kita rasakan ya, memang hebatlah. Mana kita semua kalut dalam musim pandemik ini, kita bawa program imunisasi, vaksin. Kan? Jadi hari ini ada vaksin rohani pula. Masya Allah, memang satu program yang hebat untuk masyarakat di negeri Kedah dan juga sekitarnya. Ya. Baik, jadi pada petang ni kita akan kupas tajuk tentang risau dan stres, doktor. Kan? Di mana di musim pandemik dan krisis ekonomi yang melanda teruklah kat negara kita sekarang. Jadi dua perkara ni memang kita selalu dengar lah dalam kalangan masyarakat kita kan. Malah kita sendiri pun tak lari pada keadaan. Kan betul? Memang mustahil lah, memang kita akan sentiasa berhadapan dengan situasi ni kan. Jadi sungguh pun orang kata stres dan risau itu perkara biasa, tapi impaknya boleh jadi luar biasa kalau tak dikawal dengan baik kan. Jadi ada yang kemurungan dan sampai tahap membunuh diri dia kerana terlalu tak tahan sangatlah tanggung stres ni kan. Jadi bagaimana cara kita nak atasi dia, macam mana kita nak menghadapinya, yang inilah yang kita akan kupas dalam slot perbincangan rohani hari ini ya. Okey, insya-Allah bersama kita ni memang panel yang hebat, sangat istimewa bersama kita hari ini. Memang kita sangat teruja ya menjemput Profesor Dr. Azniza binti Ishaq kan. Insya-Allah sebelum saya pergi lebih jauh, saya ingin perkenalkan diri saya dulu, iaitu sebagai moderator pada petang ni, iaitu Madia Syafi'i selaku Pegawai Perhubungan Awam daripada Kuliah Darul Ulum. Sebelum tu saya tanya dulu pada penonton bersama kita pada petang ni, adakah suara saya jelas? Kalau jelas saya minta respon di ruangan komen. Jelas? Tak maulah kita saja doa kat depan ni kan, kita doa je. Tak suka lah macam tu. Okey, boleh respon di ruangan chat. Adakah jelas suara saya? Suara kami nanti? Boleh respon. Alhamdulillah jelas rupanya. Alhamdulillah. Okey. Baik. Kita teruskan sebelum kita nak bincang lebih lanjut. Marilah kita sama-sama kita kenal dengan profesor kita pada hari ini, penceramah jemputan pada hari ini, iaitu Profesor Dr. Nur Azniza Ishaq. Mana beliau merupakan profesor di Jabatan Psikologi, Kaunseling dan Koreksional, Pusat Pengajian Psikologi Gunaan Dasar dan Kerja Sosial, Kolej Sastra dan Sains, Universiti Utara Malaysia. Pengajian peringkat tinggi beliau bermula dengan menerima diploma Sains dari UiTM dan diikuti dengan ijazah sarjana muda dengan kepujian dalam bidang pendidikan dari UPM. Seterusnya, sarjana bimbingan dan kaunseling dari UPM dan PhD dalam bidang kaunseling dari USM. InsyaAllah memang dalam bidang orang kaunseling, memang orang yang tepat kita pada petang ni. Selain dari bertugas sebagai profesor dalam bidang kaunseling, beliau merupakan kaunselor profesional, berlesen dan ketua kluster keharmonian sosial dan kesejahteraan Majlis Profesor UUM. Beliau pernah memegang berbagai jawatan pentadbiran selama 12 tahun di Pusat Pengajian serta pernah menjadi Dekan Pusat Pengajian Psikologi Gunaan Dasar dan Kerja Sosial selama 5 tahun bermula dari tahun 2014 sehingga 2018. Kemudian beliau mempunyai lebih daripada 29 tahun pengalaman. Memang orang lama dalam bidang ni. Jadi kita akan dengar banyak kes, banyak cerita-cerita daripada profesor nanti dalam bidang kaunseling, dalam pendidikan dan juga penulis beberapa buku, monograf, kertas persidangan, jurnal dan penerbitan. Bidang pendidikan yang menjadi tumpuan beliau adalah termasuk topik-topik seperti kaunseling ringkas, kaunseling pendidikan tinggi, kaunseling perkahwinan dan keluarga, kaunseling koreksional, kaunseling penyalahgunaan bahan dan kaunseling kesihatan serta kaunseling kesihatan mental. Jadi inilah tajuk yang kita akan kupas lagi. Beliau juga aktif dalam perundingan universiti dengan organisasi lain dan bidang badan-badan NGO di dalam dan luar negara dalam mempromosi UUM kepada masyarakat serta menggalakkan masyarakat menyambung pengajian di UUM khasnya. Jadi lebih kurang macam tugas saya lah. Kita boleh berkolaborasi nanti, insyaAllah. Okey, baik. Tanpa meninggalkan masa, mari kita terus bersama dengan Prof untuk kupas beberapa soalan yang ingin saya lontarkan nanti. Okey, Prof.
risau dan stres. Kedua-duanya sering terdengar dalam kalangan masyarakat kita lah, memang tak lari. Apatah lagi dalam keadaan pandemik yang sedang berlangsung melanda negara kita sekarang kan. Jadi boleh tak Prof itu terangkan dulu apakah maksud risau dan stres serta kaitannya dengan kesihatan mental ni? Bahaya ke dia yang sampai nak bincang hari ni kan? Okay, silakan Prof. Okey, terima kasih Puan Mardia. Jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kan kepada Puan Mardia yang memperkenalkan saya, dan terima kasih kepada pihak penganjur yang bagi saya ini adalah kita kata ladang pahala kerana kita memberikan ilmu kepada masyarakat kita. Jadi pada hari ini saya sangat berbesar hati apabila dijemput di sini untuk sama-sama menyumbang untuk bercerita, bersembang terutama berkaitan dengan stres dan juga risau ni. Jadi dua perkataan ini adalah perkataan yang sangat sinonim dengan kita. Boleh kata tiap-tiap hari kita sebut risau lah ini, risau sana, risau sini, ataupun stres lah tengok, stres dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa di sebalik stres dan risau ini, dan kenapa dia setiap kali bila kita rasa tu kita sebut. Kita rasa kita sebut kan? Jadi amalan. Dah jadi macam tiap-tiap hari itu perlu ada zikir terutama bila zaman PKP dan juga pandemik ni, mak-mak saya yakinlah kalau kita tengok kan, kalau kita nilai observation balik setiap rumah tu, boleh kata berpuluh kali ataupun mungkin beratus kali duk sebut risau lah kan, stres dah tengok tak larat nak tengok dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya? Jadi di sini kalau kita tengok kan, dia sebenarnya risau tu dia datang dari stres. Dia kalau dalam perkataan psikologi, dia perkataan yang kita letakkan punca asal dia tu adalah stres itu. Ataupun dalam perkataan Melayu kita kata tekanan. Jadi bila kita kata tekanan itu ataupun stres itu, dia datang dari mana? Rupanya kejadian manusia ni tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dia datang daripada dalam kepala kita ni. Dia ada di bahagian otak belakang kita ni, dia kecil aja. Dia sistem limbik otak tersebut yang mana mencetuskan emotion kita kata. Emosi kita tu. Dan sistem emosi tu rupanya dia duduk kat situ, itulah yang melengkapkan kepribadian kita dan juga kita kata masam manis kehidupan, dan mencorakkan bagaimana secara subjektif kita menghadapi keadaan tersebut dan menyesuaikan dengan persekitaran. Sebab kalau kita tengok, kalau kita sebut apa perkataan risau itu banyak kali pun, jadi kadang-kadang risau tu dia tetap juga ada. Jadi maksud dia apa yang menyebabkan keadaan tersebut. Jadi di sini kalau kita tengok dalam sistem limbik tu pula, dia ada bahagian yang mana dia pandai, sistem otak kita ni dia akan capture apa event ataupun peristiwa yang kena dengan kita dan yang tak kena dengan kita. Jadi ada benda yang kena dengan kita tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita akan rasa macam seronok saja. Kita rasa macam tak ada stres sebab ikut saja apa yang kita nak. Tapi ada juga event yang mana dia berlawanan dengan apa yang kita nak. Dia berlawanan dengan apa yang kita harap. Dia berlawanan dengan apa yang kita mahukan dalam persekitaran kita. Maka dalam keadaan itu kita rasa macam kenapa tak ikut? Kenapa tak boleh? Kenapa tak jadi? Kenapa tak macam dulu? Kenapa? Jadi kita mempersoalkan dalam kehidupan kita. Sebab itu di sistem limbik ini dia menjaga emosi kita kata. Apabila dia jaga emosi dalam keadaan ini, bagaimana kita nak membantu diri kita untuk adjust emosi itu supaya kita kurang risau. Sebab kalau stres tinggi, dia risau tinggilah. Dia bukan risau saja, dia datang benda-benda lain lagi. Dia kalau himpunan risau banyak-banyak, dia panggil bimbang pula. Kalau bimbang banyak-banyak, dia panggil depres pula. Kalau depres banyak-banyak, dia jadi disorder yang lain. Mungkin dia akan libatkan kesihatan mental yang lain. Jadi punca dia duduk kat kita. Okey. Jadi mungkin saya boleh cerita sikit, Puan Mardia, macam ada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana kita boleh kenal pasti dan boleh menjaga keadaan tersebut ataupun bila dia dirembeskan.
Rupanya dalam diri kita ni dia ada kelenjar adrenal, ataupun kita kata dia keluarkan hormon adrenalin, nama dia lah, saya cerita pilah kan. Jadi dia ada kelenjar hormon ini, dan juga hormon kortisol ni tuan-tuan dan puan-puan, dia dirembeskan seawal pagi. Maksud dia pukul 7, pukul 8 pagi tu dia dirembes dah. Jadi kalau kita activate tu maksud dia berfikir banyak di awal pagi tu, yang ni tak kena, yang ni tak boleh, hak ni tak selesai, hak ni tak elok dan sebagainya. Maksud dia kita mengumpulkan semua bentuk hormon tersebut untuk menjana satu keadaan yang risau dalam diri kita. Jadi dia sebenarnya hormon stres ni dia adalah secara natural dalam hidup kita. Kita perlu. Kalau tidak kita tak bangun, kita tak buat kerja, kita tak baca, kita tak buat something, kita tak kejar deadline, kita tak penuhi KPI, kita tak buat. Sebab dia perlu. Namun kita tak boleh bagi dia banyak sangat. Kita kata over dirembeskan. Jadi macam mana nak kontrol? Maksud dia di awal-awal pagi tu kita dah letaklah perkara-perkara yang activate stres kita tinggi, kita tak fikir lagi awal-awal pagi tu. Jadi maksudnya kita biarkan kortisol itu dia dialirkan dalam badan kita dalam membentuk cukup untuk kita buat kerja hari itu supaya kita rasa termotivasi untuk buat kerja. Jadi kita kontrol. Sebab orang lain tak boleh kontrol sebab dia rembes dalam badan kita. Jadi apabila kita kontrol hormon kortisol tu, hormon yang kita kata hormon stres tu, maka dia akan tenang saja melalui dalam diri kita, dan di situ dia hanya akan berkurangan apabila kita tidak tidur nanti. Dalam pukul 10, pukul 11 malam baru dia akan kurang. Jadi bayangkan kalau kita rembeskan 2 kali ganda, 3 kali ganda, dia akan menyebabkan sistem darah kita, semua sistem dalam badan kita akan aktif sangat. Dia akan produce tenaga yang lebih. Maka di situ kita asyik nak naik angin aja. Asyik nak marah kat orang, dan selagi kita tak boleh salurkan tenaga itu kepada keadaan-keadaan yang tertentu yang menyebabkan kita rasa puas hati, so di situ menyebabkan kita boleh mengamuk, kita boleh pukul anak, pukul orang, marah ke orang, baling rata. Sebab itu bila kita stress tension tu, kita akan ada macam kekuatan lain kan. Sebab itu dalam Islam, yang mana bila keadaan ini berlaku, kita akan cuba untuk buat benda lain. Buat benda lain untuk digestkan ataupun untuk salurkan tenaga itu kepada benda lain. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita cuba untuk form diri kita kepada keadaan yang mana kita boleh adjust dan kita boleh sesuaikan apa yang boleh kita mampu kita hadapi. Jadi maksud dia pagi-pagi kita, kalau kita rasa macam kita tak boleh tengok semak sangat ke, kalut sangat ke apa, kita tak siap-siap malam-malam. Kita siap, kita prepare, kita prepare siap-siap supaya keadaan itu dia jadi tidak terlalu tegar ataupun stres untuk kita. Jadi maksud dia, kalau dalam keadaan itu menjawab persoalan Puan Mardiah tadi, dalam keadaan itu maksud dia bila kita build up hormon stres itu tinggi, maka risau pun akan tinggi. Dan bila risau pun tinggi, maksud dia boleh bergerak kepada long term punya stres kita bagi. Kalau long term punya stres, maksud dia dalam keadaan itu dia boleh menjejaskan fizikal, kesihatan kita, emosi kita, otak kita tak boleh fikir dengan baik. Sebab itu gejala-gejala kesihatan mental tu dia banyak lah. Jadi kita tak boleh sabar dan kita tak boleh nak menghadapi keadaan tersebut dalam keadaan yang lebih tenang dan macam kita kata stabil dan rasional lah. Jadi sebab itu kita nak kena kawal dari mana punca dia datang. Maksud dari stres tu dekat mana datang tu, kena kawal kat situ dulu. Jadi bila kita mampu untuk kawal dan mampu untuk adjust keadaan tersebut, maka kita boleh tengok kawal gejala stres tersebut. Okey, masya-Allah. Ya. Sebenarnya kat diri sendiri sebenarnya kan. Diri sendiri. Jadi sebenarnya kita nampak kat sini
pengurusan diri, pengurusan jadual tu penting daripada Ya. awal pagi tu. Macam mana Ha. kita nak hasilkan satu motivasi kehidupan yang baik semualah kan. Ya. Mari kita tengok dalam vaksin rohani yang sebelum ni, kita tengok pasal ketenangan, tenang jiwa kan. Ha. Jadi dia sebenarnya berkaitan dengan siri-siri kali ini kan. Ya. Baik, seterusnya kita pergi pada soalan yang kedua pada Prof. Tadi Prof ada sebut pasal punca. Nak tahu punca tu kan? Okey, pasalkan Pak Prof dah buat banyak apa? Kajian-kajian dan pengalaman Prof banyak 29 tahun. Lama tu. Ya. Mesti banyak jumpa kes-kes dan macam-macam lah kan. Yang secara fizikal memang terbukti jelas lah pada depan kita ini. Jadi kita minta lah Prof untuk terangkan pada kita semua sebenarnya apa punca sebenar yang membelenggu setiap individu ni. Ya. Apa terwujudnya stres, terwujudnya risau ni. Ya. Silakan, Prof. Okey, terima kasih. Jadi di sini kalau kita tengok, bila kita kata stres itu, di mana punca dia? Okey, kita panggil pula, kalau kita kata hasil dia adalah stres tadi, so punca dia, apakah stressor dia kita panggil? Ataupun apa, stressor lah. Jadi maksud dia yang menyebabkan stres tersebut. Dia ada dua keadaan yang besar di situ. Satu punca dia adalah diri kita, internal, build up ataupun dalaman. Dalaman kita ni memang dah PL kita. Kalau orang kata PL kita macam tu, personality kita macam tu, cara kita macam tu, dan kadang-kadang harapan itu kita tu terlampau tinggi ataupun kita terlampau orang yang sangat teliti katakan. Kemudian kita duduk dengan suami pula, suami jenis tak kisah sangat, jadi kita pula orang yang perfectionist. Jadi combination antara kedua tu dia dah berbeza. Kemudian anak-anak pula tak buat ikut apa yang kita nak. Kemudian dalam keadaan pandemik pula semuanya tak jalan dengan baik. Jadi dalam keadaan itu dia rasa macam semua orang salah. Jadi dalam diri. Jadi dalam diri itu kadang-kadang dia pendam dan dia duduk tengok orang lain. Jadi itu adalah antara benda yang punca dia, ataupun kita kata dia daripada mana dia datang. Dan apabila dalaman itu kita tak kawal, dia akan mewujudkan masalah luaran pula, stressor luaran. Antara stressor luaran macam-macam lah. Persekitaran kerja, persekitaran jiran, persekitaran sekarang ni dari segi keuangan, persekitaran kadang-kadang kita nak teruskan kehidupan kita dalam keadaan nak mencari nafkah kehidupan dan sebagainya, perkara yang perlu kita fikirkan dan sebagainya. Jadi dia seolah tak boleh nak adjust ikut apa yang rutin yang dia buat sebelum ini. Jadi kedua-dua stressor itu sama ada dia internal, dalaman atau luaran. Apabila kita tak adjust dengan baik, maka dia akan jadi satu perkara yang sangat membebankan. Sebab tarifan stres itu sendiri pun adalah bebanan. Jadi bebanan tu dia bebanan lebih kepada emosi lah. Jadi maksudnya kedua-dua keadaan tersebut, dia sama ada dalaman atau luaran, dia akan interact ataupun dia saling berkait antara satu sama lain. Cumanya yang membezakan, kadang-kadang teruknya seseorang itu mengalami kerisauan dan juga masalah stres tersebut apabila dia letakkan dalam keadaan itu dalam diri dia je. Sebab itu ada satu lagi kita kata yang dinamakan dan yang diklasifikasikan dalam psikologi ini, iaitu kita kata bila kita dah dapat stressor tersebut, benda yang push kita tu, sama ada kita nak fight, kita nak lawan, kita nak defend diri kita, ataupun kita nak flight. Kita nak flight tapi maksudnya melarikan diri lah. Okey, ada setengah orang dia fight, tapi dia fight dalam keadaan dia pendam. Duk pendam, sengak, sakit, duk menangis dan sebagainya. Dekat seorang-seorang dia, dekat Allah pun dia tak cerita. Jadi dia tak ada connection apa. Dia kata macam, oh aku seorang-seorang je. Jadi dia rasa macam hanya dia yang melalui keadaan tersebut. So dia akan build up satu keadaan yang berlapis-lapis dalam diri ini, seolah macam masalah kepada keadaan tersebut. Sebab itu manusia ni dia hidup, dia perlukan sandaran, sokongan. Bila kita rasa macam tu, kita need support ataupun kita perlukan support, kita kena cari orang untuk kita sembang, kita nyatakan. Jadi mungkin dari segi celik akal tu akan datang daripada diri dia, yang dia dapat daripada orang lain. Dan yang paling baik apabila dia boleh monolog dengan diri dia dan Tuhan dia dan sebagainya, yang tu lebih baik lah. Jadi maksud dia kena luah lah.
Jadi yang tu kalau stressor dia dalam bentuk dan wujud dalam bentuk dalaman, dan dalam keadaan itu dia mungkin dia nak fight keadaan tersebut. Tapi ada juga yang dia flight. Maksud dia redha. Dia kata tak apa, bukan rezeki aku. Pada masa ni aku akan cari cara lain. Mungkin dulu aku dapat income dalam 30-40 ribu sebulan, tapi sekarang hanya 3-4 ribu pun bersyukur dah. Ataupun 300-400 pun dah bersyukur dah. Maksud dia dalam keadaan itu dia boleh move on, kita panggil ayat sekarang ni. Ayat orang muda. Ayat orang muda sekarang ni. Jadi saya tumpang jadi muda juga kan. Jadi maksud dia ayat sekarang ni dia move on. Jadi bila dia move on tu dia kata tak apa, ni bukan rezeki aku. Allah tak letakkan ini untuk aku, tapi Allah letakkan dalam bentuk yang lain. Jadi maksud dia pun redha pada keadaan tu. So dia flight maksud dia tak apa, cari lain. Kan kalau kata yang ni masalah sangat, okey kita cari cara lain, cari method lain dan sebagainya, kaedah lain dan sebagainya. Jadi maksud dia antara perkara tersebut dia boleh mencorakkan walaupun apa bentuk stressor tersebut, sama ada dalaman atau luaran, dia boleh hadapi dengan penuh keadaan yang tenang dan redha lah. Dalam keadaan itu positif positif, dan dalam keadaan itu dia boleh kira ada jawapan kepada setiap persoalan yang wujud. Jadi orang yang stres ni Madihah, dia akan sentiasa recall balik history, tengok ni kenapa tak jadi macam ni, ni kenapa tak jadi macam ni. Dia selalu akan recall, dia flashback balik. Dia flashback dan duduk argue kenapa. Sedangkan kalau kita tengok di sini, sedangkan nature kehidupan manusia di dunia ni pun dia adalah ladang tempat dugaan dan cubaan. Allah tak question kita dari segi apa yang kita nak, tapi dia question dari segi apa yang kita buat kepada apa yang dia bagi. Kan? Contohnya macam pandemik ni, kita pun tak minta, tapi Allah bagi. Dia nak educate. So dalam keadaan itu, bila dia bagi, dia educate kita, so kita terima. Walaupun kita rasa stres dan sebagainya, benda tak dengan flow yang kita nak dan sebagainya, tapi apa cara yang kita boleh buat di situ. Jadi itu yang kita kata dia flight lah. Dia flight. Tapi ada juga flight tu dia lari terus. Dia lari terus, ataupun dia macam frust dan dia tak mau hidup dan sebagainya. Ada juga macam tu. Jadi maksudnya ikut kes. Sebenarnya kalau Puan Madihah tanya kes-kes yang saya buat sesi dan sebagainya, memang banyak sangat. Terutama kalau kita tengok pada umur-umur yang muda sekarang, di kalangan remaja. Sebab itu kalau ikut kajian remaja yang umur antara 16 tahun ke atas ni, dia adalah persen yang tinggi dari segi kesihatan mental. Maksudnya kalau kita tengok apabila mereka mengalami stres dan sebagainya ni, dari segi sandaran itu kepada siapa? Kadang-kadang kalau dia kata dia akan buat untuk diri dia saja kuat dan sebagainya, tak boleh. Sebab manusia tu nature dia kena ada sandaran. Sama ada sandaran kepada Rabb dia, ataupun sandaran kepada pasangan, kepada persekitaran, kepada keluarga. Maksud dia kena kawan-kawan, maksudnya dia kena ada orang yang support. Jadi sistem sosial kita kena kuat untuk support dalam persekitaran kita. Masya-Allah kan. Jadi kalau dia macam konsep muhasabah lah juga kan sebenarnya. Muhasabah penting kan benda tu. Kita tengok nampak ada hikmah. Apa yang Allah Taala aturkan semua ada hikmah. Kan? Masya-Allah hebat. Di atas kita sendirilah kan. Atas kita sendiri. Kita nak jadi dia bagi jadi nantilah lagi teruk ke lebih baik kan. Kita sendiri yang mengawal benda tu lah kan. Insya-Allah. Baik, sebelum tu saya buka juga kepada para penonton, jika ada tanya soalan boleh tinggalkan di ruangan chat, okey, di ruangan komen, nanti kita akan bacakan kepada Prof. Okey, boleh sementara tu saya ajukan soalan yang ketiga Prof kan, insya-Allah. Dalam keadaan pandemik ni, saban hari kita disajikan dengan pelbagai berita lah kan, banyak sangat hidup masyarakat kita yang menghadapi krisis ekonomi yang teruk lah yang kita dengar hari ni. Tak kira umur, tak kira siapa pun, lelaki, perempuan. Kalau sebelum kita dengar stres ni mak-mak je, tapi tak lelaki pun ada. Nak urus anak-anak kan. Ada yang kes yang kata sebelum ni rumah sempit, anak-anak ramai, nak semayang pun tak boleh. Tu pun sebab stres, kemurungan kan. Jadi macam-macam lah tajuk isu
yang membelenggu semua masyarakat kita, tak kira apa pun. Jadi hebatlah apa yang dianjurkan oleh pejabat Esko hari ni kan, untuk kemasyarakatan masyarakat kan, membangunkan masyarakat. Jadi kena ambil vaksin ni. Vaksin rohani ni penting hari ni kan. Selain kita ambil vaksin cucuk kat tangan kita tu, cucuk jiwa kita ni penting kan. Jadi kita tengoklah ada yang stres kerana sampai hilang pekerjaan kan, sampai bisnes gulung tikar pun ada kan. Macam-macam lah, sampai kita tak tahu nak buat apa, duit tak ada nak buat apa, sampai bunuh diri. Itu yang kita sangat takutlah bila dia hilang kebantuan pada Allah Ta'ala tu. Itu yang kita paling risaulah. Iman tu dah tercabut pada hati jiwa dia kan. Natijahnya ada yang sanggup membunuh diri semua kan, tertekan dengan situasi yang menghimpit keluarga dan diri dia sendiri. Jadi apakah saranan Prof kepada mereka yang menghadapi situasi genting seperti ini kan? Bagaimana cara terbaik untuk mengawal stres dan kerisauan yang melampau ni? Dan kita tengoklah nak buat lagu mana Prof kan? Nak buat lagu mana? Takkan lagu Ella ke lagu Anozing kan? Betul. Nak buat lagu mana? Jadi di sini sebenarnya apabila dia bermula daripada diri, maksud dia perkara yang pertama kita akan tengok diri lah. Sebab yang duduk buat keseluruhan tindakan seterusnya tu adalah diri. Jadi dalam keadaan itu kalau kita tengok, apabila diri kita berada dalam keadaan yang stres, kita kena kenal dulu. Kenal pasti dekat mana, apa yang menyebabkan stres tersebut. Jadi apabila kita kenal dalam keadaan itu, kita kenal diri kita dan kita try untuk buat adjustment kepada diri kita. Tapi kadang-kadang untuk kita saja buat adjustment, mungkin perkara itu melibatkan orang lain. So kita pun berjumpa ataupun menguruskan interaksi dengan orang lain itu. Tapi kita kadang-kadang kita tak nak menyusahkan orang tu, tak nak menyusahkan orang ni, biarlah aku saja yang tanggung. Itu adalah benda yang bagi saya perkara tersebut kita sangat tidak melihat kebaikan kepada diri kita. Maksud dia perkara tersebut kadang-kadang dia boleh dibincangkan dan boleh minta bantuan, pertolongan dan ramai saja nak tolong kita. Jadi maksud dia kita sama-sama tanggung bersamalah. Sebab kalau kata isu ekonomi, isu pandemik dan sebagainya, dia bukan isu individu. Tapi dia adalah isu kolektif. Jadi bila stres itu pun dia datang daripada individu dan hasil daripada masalah kolektif tadi. So dalam keadaan itu kita kena bersama-sama lah. Maksud dia sama-sama dengan persekitaran kita. Okey, saya ambil satu contoh lah. Selalu ni masalah ekonomi ni, stres ekonomi ni dia berlaku, kita sedar betul dalam family dulu. Jadi macam saya kata tadi, asal kita boleh generate 3-4 ribu sebulan, tapi sekarang ni kita hanya boleh generate 3-40 saja sebulan. Jadi bagaimana kita nak alert supaya anak kita, isteri kita, suami kita boleh ubah cara hidup tu, gaya hidup tu, supaya dia sesuai dengan persekitaran kita sekarang yang susah. Contohlah kan, yang susah. Jadi dalam keadaan ini bagaimana kita alertkan? Jadi mula-mula kita kena buat mindset dululah. Main cerita. Abang ke kakak ke kan, kalau kata boleh cerita abang sebab saya duduk kat Changlun tu belah-belah dekat Siam sikit. Jadi ada abang lah. Jadi maksud dia kalau kat kedai-kedai kat sana kan. Jadi maksud dia dalam keadaan itu abang ke apa benda semua. Jadi maksud kita cerita adik ke ataupun apa kita boleh kata maksudnya kita buat mindset itu supaya sampai ke anak-anak kita pun tahu bahawa kita menghadapi keadaan ini. Kemudian selepas itu kita cuba melihat alternatif yang ada. Dan sekarang mau tak mau dia lebih kepada survival. Dia lebih kepada survival. Dia bukan benda yang kita kata seronok kita nak buat sesuai dengan jiwa ke benda semua dah. Dia lebih kepada survival. Kalau kita tak buat mungkin tak makan ke, dan kalau kita tak minta tolong mungkin tak boleh nak duduk ke, kan maksud dia tindakan yang waras. Maksud dia tindakan yang waras dan sebagainya. Kita cuba untuk letakkan keadaan tersebut. Maksud dia priority kepada survival itu. Dia bukan kita nak seronok nak tayang sana sini dah tak ada dah. Jadi dalam keadaan itu dia secara kolektif dan kita hadapi keadaan itu bersama-sama. Jadi kalau dulu kita rasa macam susah dalam keluarga, tapi sekarang musim pandemik ni dia susah tu kita kena rasai secara keluarga yang besar. Negara kan.
Maksud dia kita hadapi secara kolektif bersama-sama. Sebab itu dia dalam menghadapi stres ni pun kita menghadapi bersama-sama lah. Jadi dalam keadaan ini kita perlu kenal pasti. Dan apabila kita kenal pasti, sebab tu dia ada 3 benda yang mana dalam kita nak mengenal pasti dia panggil kepintaran emosi kita. Maksud dia kena pintar emosi. Yang pertama tu kita recognize, yang saya kata tadi kita kenal pasti. Yang kedua kita fahamkan. Sebenarnya nak sesuaikan kita dan juga dengan orang lain dan sebagainya bagaimana? Macam mana nak buat? Jadi diri kita dengan persekitaran kita, dengan pasangan kita, dengan jiran-jiran dan juga keluarga dan juga masyarakat ni macam mana nak buat? So kita kena fahamkan. Dan seterusnya apabila kita kenal, kita faham, kita kena uruskan. Nak kena uruskan. Maksud dia dalam keadaan ini bukan kita seorang je yang stres. Semua orang stres. Kan? Kalau tengok berapa ramai orang kerja dekat macam sektor-sektor, semualah sektor peladangan ke, sektor bisnes ke, perniagaan ke, semua. Cikgu-cikgu semua. Cikgu-cikgu ke, duduk suri rumah pun dia ada stres dia. Sebab kalau dulu dia set-set semua dia pergi kerja. Sekarang ni suri rumah, dia set-set dia kena duduk tengok. So dia akan ada 2 atau 3 kali ganda bebanan tersebut di samping PDPR dan sebagainya. Jadi maksud dia dalam keadaan itu kalau kita hadapi bersama, dia akan jadi perkara tersebut sebagai seronok, perkara yang kita seronok lalui dalam kata susah dan senang. Jadi maksud dia mungkin sekarang ni dalam keadaan kita susah untuk so kita bersama-sama dan seorang sikit ambil untuk tanggungjawab tersebut supaya kita rasa bebanan tersebut kita tebarkan. Kita tebarkan kita bersama-sama. Dan sekarang ni kalau kita tengok quality time dan sebagainya dia meningkat. Walaupun kita rasa dekat aktiviti kita kat luar berkurang, tapi dalam rumah dan sebagainya dia kalau dari segi positifnya quality time, masa bersama, kita kenal, even kenal pasangan, kenal anak-anak, kan? Dia makin banyak lah. Lebih baik lah sebenarnya. Sebab itu yang tu kita kata kena meningkatkan, kita panggil kepintaran emosi kita. Kita kenal dan kita faham dan kita uruskan. Dan bila kita uruskan, maka kita boleh berinteraksi dengan orang lain walaupun susah, teruk, sakit, tak cukup. Kan? Sekarang ni tak cukup. Dan kadang-kadang terpaksa makan roti saja ke, Maggi saja ke, nasi saja ke, satu lauk saja ke, kan? Ataupun nak kena catu ke apa benda semua. Itu antara benda-benda yang perlu kita bincangkan bersama. Nyatakan keadaan tersebut. Itu penting untuk bermasyarakat dan bersosial kan. Komunikasi itu penting. Cakap seorang-seorang. Dia cakap dengan Allah tak apa, cakap seorang tu. Jadi macam itulah kan. Betul. Itulah macam tengok kan dekat negeri kita, Malaysia sendiri banyak agensi-agensi yang dibuat kan untuk bantu masyarakat kan. Contoh zakat, Baitul Mal, banyaklah. Banyak sangat kan. Sebab tu contoh MB Kedah kata negeri Kedah ni negeri orang kaya berbakti, negeri orang miskin berteduh kan contohnya. Maksudnya kalau ada masalah cakap kan. Kena nyatakan. Sembang kan. Insya-Allah ada solusi, ada penyelesaian dengan risau. Okey doktor, nampaknya banyak juga soalan dekat ruangan chat kita. Ramai berminat yang tajuk ni nampaknya hari ni kan. Okey, nampak meriah. Berkenaan dengan kita sendiri. Memang saya sendiri pun sama juga lah. Memang tertampar juga lah. Macam kata kat saya je ni kan. Okey, baik. Tengok soalan yang pertama daripada Encik Muhammad Asri. Okey, dia kata dia maksudnya tak jelas sangat tadi. Prof, boleh Prof terangkan sikit lagi apa tu fight dengan flight dia? Adakah Prof sebut cara atasi dengan cara fight dengan flight yang dia kata? Okey. Fight Fight dengan flight. Sama ke? Okey, dia macam ni. Apabila macam kita satu event yang kita tak sangka datang, so dia akan masuk dalam sistem limbik tu, dia ada amigdala nama dia. Yang tu kalau saya boleh masuk ni sikit kan. Jadi dia amigdala tu dia mencetuskan emosi apa kita. Macam kadang kan kita kata berderau darah. Kita rasa macam rasa terkejut atau rasa apa. Itu menunjukkan yang event tu datang dekat kepala kita dan masuk, dan dalam keadaan itu sama ada kita nak letak ataupun nak duduk dengan rasa itu, ataupun kita nak buat biarlah tak kisahlah, kan? Ataupun dulu kita nampak macam kawan-kawan kita baik dengan kita,
Selalu tanya khabar. Ini saya ambil contoh yang very simple Selalu tanya khabar. Tapi sekarang Muslim sekarang ni tak ada orang yang tanya pun. Dah seolah macam tak ada apa yang kita bagi, ataupun kita pun dah tak macam tak sekaya dulu dan sebagainya kan. Jadi seolah macam tak ada orang ambil tahu. Jadi adakah perkara tersebut, event tersebut, kita nak rasa hati ke atau nak biarkan? Itu kita kata fight atau flight. Kadang-kadang kalau kita fight, maksud dia tunggulah, ataupun kita nak balas balik dendam semua tu kan. Kita rasa dendam ke apa benda semua kan. Kan, ataupun nak flight, biar pergi kat dia lah. Itu dia, ini aku, dia syukurlah kita pun hidup. Kalau tengok apa dari segi angka kematian dan sebagainya, kita masih bernafas. Betul. Kan? Jadi maksud dia dalam keadaan itu maksud apabila kita duduk dalam kepala kita tu, sama ada kita nak buang event tu, kan, peristiwa tu, ataupun kita nak duduk dalam diri kita, duduk nak fikir. Jadi sebab itu kadang-kadang orang duduk berfikir, kita nyatakan dalam bentuk overthinking, kan. Ada orang duduk fikir tak habis-habis, jadi maksud dia tak boleh lepaskan peristiwa itu. Jadi peristiwa yang ganggu emotion dia. Sebab itu dia masih berada dalam keadaan stres itu. Jadi maksudnya kita sebaik mungkin, selalunya sebaik mungkin kita cuba flight away. Maksud dia kita put away kan, kita biarkan dan kita fikirkan perkara yang lain. Maka di situ dia lebih selamat lah. Itulah orang selalu kata, hang lawan, hang kena lawan. Hang kena lawan perasaan hang. Tapi maksudnya bukan, kita kena flight. Kan? Maksud dia kita move on. Sebab itu dia konsep redha dalam Islam tu penting. Maksud dia kita empathy tu macam maksudnya kita kesian dengan apa yang dia lalui. Tapi maksudnya apabila dia nak move on tersebut, maksud dia dia cuba untuk letakkan redha tu, Allah yang tu bukan rezeki aku, yang tu rezeki orang. Jadi tenang je ada. Dia tenang je. Ataupun yang tak jadi kahwin ke, kadang-kadang dia stres tak jadi kahwin kan. Tunggu lama dah ke apa benda semua pun jadi juga. Maksud dia jadi maksudnya kalau dia tak boleh, kalau dia tak boleh move on itu, dia tak boleh flight tu, dia rasa semua nak balas dendam. Kan, nak balas dendam dan sebagainya. Tapi kalau dia rasa macam itu bukan jodoh aku, banyak lagi yang lain. Jadi dia cuba cari yang lebih baik, dia kata. So di situ dia akan tidak stres lah. Dia boleh bergerak langkah ke depan kan, insyaAllah. Jadi maksud dia kalau siapa yang bertanya tadi, fight atau flight tu pilihan kita. Maksud dia kalau kita fight, kita defend diri kita, maksud dia kadang-kadang kita nak berlawan balik dengan orang yang mencetuskan event tersebut. Tapi kalau kita flight away, kita put aside je lah dia. Jadi netizen ramai cakap dekat ruangan Facebook lah ni kan. Kita pun jadi rasa geram nak pergi lawan balik. Bila kita tenang, relax tak apa pun. Sebab itu kalau kita ada satu-satu macam musibah dan sebagainya, kalau kita letak benda tu kepada orang lain, maka kita akan naik angin teruk. So stress level kita akan teruk. Contohnya macam kena buang kerja dan sebagainya kan. Apabila kita sandarkan, kita letakkan pasal orang, sebab orang, maka kita akan stres teruk lah. Kita kata tunggulah, nantilah satu masa aku balik dendam, aku doa bagi karma ke benda semua, kita naik angin. Tapi kalau kita sandarkan balik kepada Allah, yang ni bukan rezeki aku, mungkin Allah nak kurniakan yang lebih baik. Jadi maksud dia kita sandarkan tu, maksudnya kita flight lah. Kita terima qadar Ta'ala kan. Okey, baik Prof. Kita pergi soalan yang kedua daripada Puan Siti Fatimah binti Mak Isa, tanya, Prof, macam mana nak mengatasi stres di kalangan guru-guru, murid-murid, ibu bapa untuk mengatasi PDPR pada musim pandemik ni? Ini soalan yang selalu famous lah. Tapi hari ni kita pergi ke isu risau yang stres ni. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya pun kesian juga sebenarnya kepada semua yang menghadapi keadaan tersebut, sama ada ibu bapa, guru-guru dan sebagainya. Jadi cumanya apabila kita memikirkan perkara yang bebanan itu, dia macam keadaan itu, dia akan menyebabkan kita lagi terbeban lah. Cumanya kita mencari alternatif apa yang bagusnya di sebalik itu. Apa yang bagusnya di sebalik itu. Kita kadang-kadang dia ada kaitan dengan perubahan rutin kita. Rutin kita apabila kita duduk di sekolah, contohnya kalau cikgu dia duduk di sekolah, dia tak tengok dah kerja rumah. Tapi apabila cikgu duduk di rumah, dia duduk mengajar, dia kena tengok juga kerja rumah. Dia kadang-kadang dia terpaksa, katalah anak dia 5 orang, dia pun masuk kelas. Tapi anak dia yang 5 orang ni pun duduk masuk kelas. Jadi maksud dia terpaksa provide dari segi device dan sebagainya.
Dan kemudian dalam keadaan itu pula, itu dari segi rumah tangga dia. Tapi apabila dia masuk dalam slot PDPR pula, ada juga student yang tak bangun-bangun, tak datang-datang kelas dan sebagainya. Tapi pihak sekolah nak result, nak barkah dan sebagainya. Jadi dalam keadaan itu, dia stres tu memang akan timbul hasil daripada perbezaan perkara yang rutin kita selalu buat. Dan cumanya keadaan sekarang ni, apa yang boleh kita buat untuk mengurangkan keadaan tersebut, iaitu satu, kita kena ada preparation of mind lah, mindset kita. Maksudnya sekarang dia tak, kalau kita bangun pagi dan sebagainya, kita dah tahu dah apa benda yang kita nak nyatakan pada anak-anak kita dan apa yang kita boleh buat kepada student kita pula. Maksudnya kita akan rutinkan, kita akan adjust rutin tersebut supaya dia berbeza. Berbeza dan kita boleh seolah-olah macam kita kata menghadapi keadaan tersebut. Cumanya apabila kita tak boleh buat macam yang dulu, kita stres kat situlah sebenarnya. Apabila kita boleh adjust balik bahawa menerima kenyataan sekarang ni mungkin sampai kat bulan 10 ke ataupun hujung tahun ke, kita kena get ready. Masih berada dalam PDPR tu, masih ada work from home dan sebagainya. So kita adjust siap-siap. Dia sebenarnya perbezaan dia iaitu kita tak gerak keluar rumah. Tapi kita keluar ikut maya. Dia tak gerak secara realiti, tapi dia gerak secara maya. Maksudnya kita bukan dalam keadaan itu mengikuti peredaran virtual tersebut supaya dia menjadi satu benda yang bermanfaat kepada kita. Jadi apa yang saya nak katakan, adjustment, kan? Adjustment balik dan terima realiti bahawa sekarang ni untuk keselamatan diri kita dan juga semua, maksudnya kita kena ikut jalan ini, virtual ini. Maksudnya kita kena ready lah. Maksudnya kenalah study sikit dari segi bagaimana nak communicate secara virtual, kena tingkatkan skill kita, kan, attract student dan sebagainya. Tapi bagi saya, kalau kita semua ibu bapa ready dalam keadaan tersebut, sebenarnya dia boleh kita salurkan dan juga boleh mengurangkan stres tersebut di dalam kalangan guru-guru tersebut. InsyaAllah. Kita cakap senang tapi memang itulah hakikat. Kita itu kena hakikat. buat, kan? Itu hakikatnya. Cara dia memang kena macam tu. Ubat kita sendiri, ubat tu kita sendiri. Okey, baik. Yang ketiga soalan daripada Puan Farihah Ammar. Dia kata, kita tanya soalan yang adakah orang yang anti vaksin tu dikira sebagai orang stres juga, Prof? Dia sensitif sikit. Pandangan Prof lah dia. Dia sebenarnya dia bagi saya lah, dia mungkin boleh kita klasifikasikan orang yang dinyatakan sebagai anti vaksin itu, kita tengok apa masalah sebenarnya. Adakah dia tidak cukup information, adakah keraguan dia dekat bahagian mana. Bagi saya mungkin kita boleh buat face to face, kita bukan face to face, maksud dia kita buat secara personal, bertanya dia ataupun melihat apa masalah dia, melihat apa kekangan perkara yang dia masih ragu dan sebagainya. Mungkin pihak-pihak yang bertanggungjawab boleh deal secara sesi counselling dengan dia ke, tengok dia apa benda yang masih dia ragu, kan. Kadang-kadang untuk mendapatkan kepercayaan manusia tu, dia ada berbagai mengikut pattern penerimaan dia. Kadang-kadang dia banyak menerima perkara-perkara yang kita kata tidak general dengan ataupun tak sama dengan orang lain, ataupun dia belum ada pendedahan yang begitu banyak tentang perkara tersebut, dan dia rasa macam dia tidak ada jaminan kepada keadaan tersebut. Jadi maksud dia bagi saya, untuk golongan ini, kalau nak kata stres, bagi saya kita perlu melihat dah sama ada itu adalah stres yang sebenar, yang dia rasa macam tak boleh duduk, ataupun dia adalah satu benda yang dia memegang persepsi dia, persepsi dia melebihi daripada yang lain. Jadi maksud dia, bagi dia nak pertahankan dari segi prinsip dia dan sebagainya. Dia bagi saya orang yang macam ni perlu kepada pendekatan perseorangan dan juga perlu kepada pendekatan mungkin dalam grup dia.
Jadi kita dekati grup diorang ni, tanya lagi, cerita lagi apa benda yang sebenarnya masalah situasi kat situ. Dan di sini sebab dia melibatkan komuniti dan keseluruhan, kan? Jadi maksud dia tanggungjawab keseluruhan untuk sama-sama tidak menyebabkan merebaknya penyakit. Jadi maksud dia dalam keadaan itu kita perlu fokus kepada secara individu ataupun grup lah. Jadi supaya perkara tersebut tidak menjadi satu perkara yang melarat dan sebagainya lah. Tak boleh kata orang tu stres lah, kena check dulu, kena semak kena check dulu. Ya, kena check dulu, stres ke atau memang personality dia, PR dia. Betul, jangan terhukum lah dia stres ni, tak boleh. Okey, baik. Soalan yang keempat, Prof, daripada Cik Puan Nur Atira Hassan. Okey, salam Prof, saya nak bertanya, adakah risau dan stres lebih dominan kepada golongan wanita berbanding para lelaki? Ini soalan kajian ni memang ini soalan ni memang best, kan? Terima kasih kepada yang bertanya, Atira. Jadi di sini kalau kita tengok, dia memanglah bila kata stres tu dia signifikan dengan perempuan, sebab perempuan tu Allah bagi dia memang dia fokus otak dia tu kepada emotion dulu. Emotion dulu. Sebab itu bila perempuan terima kabar-kabar duka, kabar-kabar sedih dan sebagainya, dia cepat mengalirkan air mata dulu. Sebab fokus emotion. Dia otak dia banyak fokus kepada emotion. Jadi sebab itu dia boleh tengok benda-benda yang kecil-kecil yang mana boleh kita perlu kita susun, aturkan dan sebagainya, rasa kesian dan sebagainya banyak. Jadi maksud dia fokus dia kepada emotion. Tapi orang lelaki ni pun dia ada emosi. Jangan kata orang lelaki tak ada emosi. Jadi tapi emosi orang lelaki tu dia lambat sikit capture. Sebab itu bila kita nak deal dengan orang lelaki ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena fokus direct kepada logik dia dulu. Maksud dia contohlah, katakan sekarang ni kan musim hari jadi, anniversary dan sebagainya, kan. Kadang-kadang isteri tu sedih sampai sebulan, seminggu, sebulan rasa macam sedih pasal husband dia tak ingat kat dia. Dan kadang-kadang lepas hari jadi pun terlupa. Jadi maksud dia sebenarnya emotion dia tak capture kepada perkara kecil. Kadang-kadang benda tu dah lepas, katakan dia menangis dah seminggu dah menangis, baru dia tanya, kenapa you menangis? Jadi dia lambat untuk capture. Jadi oleh itu, untuk mengurangkan keadaan tersebut, kita kena nyatakan, kan? Ini sebenarnya saya tak suka ni. Saya tak suka. Jadi kita cakap tu kita panggil I position. Saya tak suka kalau abang buat apa, ataupun saya tak suka kalau jadi maksud dia dalam keadaan itu menyatakan diri kita. Ataupun yang kalau nak mudah, tulis dan pelekat dekat peti ais ke, dekat pintu toilet ke, ataupun chat ke, ruangan chat ke, kan. Sekarang ni ada apa personal punya chat untuk kita dengan husband ke, dalam tu chat. Jadi kadang-kadang penulisan itu dia lebih faham. Dan ingatan itu, ataupun mungkin letakkan alarm ke hari jadi, kan, pukul 12 tengah malam, pukul hari apa, letak alarm ke, boleh. Maksud dia dalam keadaan itu membantu dia untuk ingat. Jadi maksud dia perlu distrukturkan. Emotion dia agak lambat sikit. Sebab itu apabila perempuan ni dia capture dulu emotion tu, sebab itu kita kata dia stres tinggi. Sebab apabila dia capture emotion, dia tak tahu nak pergi kat mana. Jadi bila dah tak nak pergi kat mana tu, sebab tu dia perlukan bantuan. Jadi kadang-kadang bila orang perempuan dia stres, bila dia cakap, sebab kekuatan orang perempuan adalah pada percakapan. Tiap-tiap hari, tuan-tuan dan perempuan, kalau orang perempuan dia kena cakap lebih daripada 13,000 patah perkataan. Boleh sampai 20,000, tapi maksudnya 13,000 patah perkataan tu normal. Jadi maksud dia dalam keadaan itu, kita kena bagi dia cakap. Kadang-kadang kalau isteri sandar dekat suami, duk cakap macam-macam, biar apalah kat dia. Dia mengurangkan stres dia. Maksud dia gunakan percakapan tu untuk bercakap. Tapi kalau orang lelaki pula dia lain. Apabila dia stres, mungkin dia akan banyak diam. Dia diam yang kadang-kadang kita pun tak tahu dia stres ke, tak ke cerita, dia tak cerita.
Jadi dalam keadaan itu mungkin dia kontrol macho dia, ataupun dia kontrol supaya orang tak kata dia lemah dan sebagainya. So dalam keadaan itu kita nak kena alert. Kita kena alert. Jadi cara orang perempuan nak alert kalau orang lelaki stres, maksud dia antara perkara-perkara yang dia perlu, maksud dia basic needs dia, mungkin dari segi makan dia. Kan? Makan dia, ataupun dari segi physical needs dia lah. Kan, dari segi semua-semua keperluan fizikal dia. Maksud dia kita tengok itu dulu, tanya, kemudian barulah kita tanya kepada perkara yang dia stres tersebut. Maksud dia kita tak boleh terus tanya, kenapa tak buat macam ni, kenapa tak buat macam ni. Kita belete macam orang perempuan lah. Jadi orang perempuan dia seronok kan, belete itu adalah kekuatan dia. Jadi sebab itu dalam nak pembesaran anak-anak dan sebagainya perlu kepada keadaan tersebut. Dia kena buat instruction, sebab anak-anak perlu kita instruct lebih daripada 200 kali. Kalau nak bagi dia lekat dekat pemikiran lah. Kalau yang umur macam darjah berapa kan. Jadi kita kena cakap pada dia supaya dia lekat. Jadi dalam keadaan itu, sebab itu kalau PKP ni, bila mak bapak semua duduk di rumah, sebab itu kita tengok mak mesti suara tinggi selalu kan. Sebab dia nak bagi ulangan itu supaya dia faham. Dia faham keadaan tersebut. Jadi itulah antara benda yang bagi saya, kalau bapak-bapak dengar kata mak stres, cakap kuat tu, dia stres lah. Jadi maksudnya duduk sekejap dekat dia, jangan lari. Janganlah start motor, start kereta lari pada dia marah lagi. Sebab dia nak orang dengar dia cakap. Kan? Jadi maksudnya dalam keadaan itu, betul lah apa yang Atira kata tadi, kata orang perempuan memang nampaklah stres dia. Okey, baik. Nampak yang wanita memang ramai lah. Jadi kalau wanita buat karangan panjang ni. Panjang tu. Okey, soalan terakhir saya tanya, apakah daripada Muhammad Shibli bin Saud Ahmad Saud. Okay, kata apakah kesan-kesan stres terhadap mental dan fizikal seseorang jika tidak ditangani dengan betul, doktor? Okey. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan ni pun bagus, sebab kalau kita tengok kesan kepada mental, dia emotion itu dia meliputi 60 ke 70% manusia. Dia emotion. Jadi Allah bagi jadi emotion kita tu sangat cantik kalau kita boleh kontrol. Tapi dia boleh memberi damage kepada kita kalau kita over control, ataupun kita tak kontrol, kita biarkan. Jadi maksud dia dalam keadaan itu, kalau kita tengok, kita akan cuba untuk bantu diri kita supaya kita boleh kontrol, supaya kita boleh supaya mental kita itu tidak kita ruin, ataupun tidak dicederakan, ataupun mental kita itu tidak tidak dihancurkan oleh emotion tadi. Sebab tu orang tua-tua selalu kata ikut rasa binasa kan, ikut hati mati dan sebagainya. Ini sebenarnya dia selari dengan psychological punya faktor dalam tu. Sebenarnya kalau kita tak kontrol yang saya kata tadi, fight atau flight tadi, ataupun kita tak kontrol stress kita tadi, sebenarnya dia boleh membawa kita sampai mati. Maksud dia boleh membawa sampai terjun laut, terjun apa benda semua, sebab dia di dalam pemikiran kita tu hanya kita. Jadi dalam keadaan itu seolah-olah tak ada orang boleh tolong, tak ada orang boleh selamat, biarlah mati asalkan orang lain bahagia. Itu antara contoh kata-kata kan. Biarlah saya mengundur diri lah apa benda semua kan. Padahal benda itu adalah benda yang akan merosakkan diri kita. Jadi maksud dia dalam keadaan itu kita nak membantu masyarakat supaya dia bertanggungjawab kepada diri dia dan tidak menghancurkan mental dia ni. Jadi sebenarnya mental kita ni adalah satu kita kata CPU lah yang mencorakkan tingkah laku kita. Jadi dalam keadaan ini apabila kita tak jaga emosi akan menyebabkan kita kata sistem mental kita ni akan down, dan kita pun tidak boleh bertingkah laku dan tak minat ataupun tak seronok. Dia rasa sedih yang sangat atau dan sebagainya. Jadi dalam keadaan itu dia boleh jadi haywire lah. Dia boleh jadi keliru, celaru dan sebagainya, kecelaruan kepada sistem individu itu sendiri. Jadi oleh itu kita perlu menjaga emosi in terms of nak menjaga mental.
Sebab dia punca daripada situ, kalau kita tak jaga rembesan, hormon dan sebagainya, bila dia akan jadi long term punya stres, maka secara fizikalnya pun kita akan sakit. Di situlah stroke datang, diabetik datang, sistem kulit, sistem pencernaan, sistem usus semua. Yang tu dari segi fizikal. Dari segi emotion pula, dari segi emotion memang down lah, raja nak naik angin lah. Tak boleh cakap dengan siapa, semua jerit. Kan? Kalau sistem mental kita ni asalnya boleh berfungsi dengan baik, yang mana kita boleh berfikir dengan baik, memberikan pandangan kita dengan baik dan sebagainya, kita jam. Asalnya kita orang yang sangat kita kata cemerlang kan, aktif, proaktif dan sebagainya, jadi jam lah. Itu menyebabkan sistem mental kita bermasalah. Jadi oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena jaga yang satu ni lah, emotion kita tu, supaya dia boleh, hormon kita boleh dirembeskan dengan baik, tak kira lelaki ke perempuan, supaya keadaan tersebut kita boleh berterusan dalam keadaan stabil, tenang, dan juga boleh menghadapi kemelut ini, kemelut pandemik ini dengan rasa yang bersedia, ya, dan redha lah. Hebatnya Kuasa Allah Ta'ala menjadikan tadi sistem emosi kan, adrenal semua tu kan. Anak-anak sekarang panggil adrenal aku ni problem ni. Budak-budak sekarang kan. Jadi sebab itulah penting kita kena ikuti program vaksin rohani ni kan. Kita tahu vaksin ni untuk mengurangkan lebih teruk lagi. Risau dan sayang tak hilang kepada kita. Memang ada kan doktor kan. Jadi kena ikuti program vaksin ni lah. Para penonton sekalian boleh ajak rakan-rakan, kawan-kawan, saudara mara semua untuk bila kata ada program vaksin rohani setiap hari Khamis tu dah daftar siap dah masuk join. Mungkin kita dah tahu, tapi supaya kita sekirah untuk diri kita lah, peringatan untuk kita kan. Baik, yang terakhir Prof, kita dah sampai ke hujung waktu dah kan. Soalan yang terakhir untuk Prof, apakah harapan Prof ataupun saranan pada Prof sendiri kepada semua yang mendengar ni supaya tentang penjagaan kepentingan pengurusan emosi ni dengan baik lah kan, tadi Prof sebut sikit. Ini yang terakhir lah, ayat terakhir, supaya kes-kes kerisauan, stres yang tinggi ni tak membelenggu sangat lah di kalangan kita ni. Silakan. Baik, jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok sinilah, dia jangan kita salahkan stres. Jangan salahkan stres sebab dia menyebabkan risau. Sebenarnya stres tu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggerakkan kita buat kerja dengan baik dan sebagainya. Tapi diri kita yang cuba untuk memperbanyakkan hormon stres tu. Jadi maksudnya kalau stres baik, dia merangsang kita untuk cemerlang, untuk berjaya. Sebab tu kita tengok dia tak boleh duduk senyap, dia rajin lah. Dia rajin tu sebenarnya stres meletakkan dia. Maksud kena buat ni, dia kena buat ni, saya kena buat ni. Ada orang yang tak boleh duduk senyap langsung. Jadi yang tu kita panggil eustress. Maksud dia stres yang baik, yang kena ada. Kalau tidak kita malas, tak larat nak bekerja. Tapi kita ni kadang-kadang duk fikir banyak, overthinking dan sebagainya, duduk challenge keadaan diri kita, tak puas hati dan sebagainya, menyebabkan kita panggil distress itu. Maksudnya kita minta supaya hormon tu dirembeskan banyak. Jadi bila banyak, kita pun jadi tak tentu arah. Jadi tak tentu arah, duk fikir, tak puas hati tu, tak puas hati orang ni, hari ni tak puas hati orang ni, tak puas hati orang ni, satgi pergi lari sana, lari sini, duduk nak bagi puas hati. Jadi dalam keadaan itu dia tidak ada sandaran langsung untuk berasa cukup dengan apa yang ada, dan juga kita reda dengan kehidupan kita dan cuba menghadapi keadaan ini dengan tenang, positif, dan supaya kita boleh menerima dugaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita ni dalam keadaan yang baik dan juga stabil. Dan seterusnya kalau kita tengok lagi lah, kalau kita tengok apabila kita sandarkan tu, maksud dia realiti hidup kita adalah perlu sandaran. Jadi maksud dia kita nak kena sandar lah. Maksud dia sandaran tu bermaksud apabila kita menghadapi sesuatu benda, kita nyatakan, kita ceritakan, kita minta sokongan, kita sama-sama secara kolektif supaya kita boleh hadapi keseluruhan itu dengan cara yang paling baik dan sempurna. Masya Allah. Jadi saya rasa itulah yang harapan, dan juga saya nak ajaklah semua-semua kan, supaya kita sentiasa melihat keadaan aware keadaan diri kita, dan juga sentiasa menguruskan diri kita
dan kita ada kemahiran dalam bersosial, dan supaya kita ada empati kepada diri kita dan juga orang lain, dan seterusnya kita boleh memotivasikan diri kita untuk meneruskan kehidupan walaupun serba kepayahan. Masya Allah kan. Ya. InsyaAllah semua para penonton, moga-moga kita boleh buatlah lagu-lagu yang dimainkan oleh Dr. Prof tadi kan. Nak buat lagu mana? Lagu-lagu itulah macam-macam kan. Ya. Banyak sangat sehingga ke akhir ni daripada para penonton ni yang mengutarakan soalan-soalan, masya-Allah memang membuka minda kita untuk menyelesaikan polemik perasaan risau dan stres yang sentiasa membelenggu di jiwa kita sendiri. InsyaAllah bila keadaan ini baik, kita akan melahirkan satu masyarakat yang hebatlah. Kita hebat, masyarakat pun hebat, maka negara kita pun sejahtera insya-Allah. Okey, untuk pesanan di akhir rancangan nanti, para penonton seperti biasa jangan lupa ambil peluang untuk cuba jawab kuis di ruangan chat, di ruangan komen yang akan diberikan oleh pihak urus setia. Jawab, jangan tak jawab. Okey, ambil peluang. Siapa mana nak tahu ada yang bertuah boleh menang kan? Boleh menang. Cabutan betuah. Jawab soalan bagus, tepat, akan dapatlah hadiahnya insya-Allah. Lumayan insya-Allah. Mana nak tahu jadi rezeki tuan-tuan puan-puan, cik-cik saudara-saudari sekalian kan. Okey, dan selain itu pesanan juga akan datang, jangan lupa terus mendaftar untuk next siri webinar live seterusnya ya. Jangan lupa daftar. Bila daftar, mungkin anda adalah orang yang beruntung turut mendapat hadiah istimewa daripada pihak pejabat Exco ni. Memang tahniah diucapkan, memang sangat kita salute lah, kita hebatlah, satu program yang baik mana membantu masyarakat untuk mendapat vaksin rohani. Baik, sekian saja. Saya sangat bersyukur dengan pembentangan daripada Prof tadi. InsyaAllah kita sudahi program ini. InsyaAllah kita sampai ke hujung rancangan, hujung program. Dengan ini saya Amanda Syafiq mengundurkan diri. Semoga kita berjumpa lagi di lain kali insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.